Tergerak juga di hati Mael Togok mahu membawa isterinya Kimah balik saja ke rumah. Tetapi bimbang kalau keluarga isterinya akan salahkan pula dia. Memanglah dia berhak pada diri Kimah sebagai isterinya, namun dalam keadaan Kimah terbaring di katil hospital, dia perlukan juga pandangan sanak saudara. Manalah tahu perkara buruk berlaku, tentu siapa pun tak boleh dipersalahkan. Sudah lama sangat Kimah terlantar di katil hospital sejak hampir sebulan dimasukkan ke dalam wad. Terpaksa juga Mael Togok bawa isterinya ke hospital dengan tidak memberitahu sanak saudara terlebih dahulu. Manalah dia dapat menahan sabar tatkala Kimah mengerang-gerang tengah malam menanggung sakit kepala. Sampaikan menghempas-hempas badan Kimah mengerang disebabkan kepalanya berdenyut-denyut sakit bagaikan ditusuk mata kapak. Memang Kimah sudah beberapa kali mengadu pada suaminya pasal kepala sakit yang tidak menentu. Apabila ditelan sahaja pil Panadol, sakit kepala itu akan hilang serta-merta. "Ambilkan aku pil," keluh Kimah terkapai-kapai tangan disebabkan Mael Togok terkial-kial menyelak laci almari tetapi tidak menemui apa-apa. "Awak letakkan dekat mana?" rungut Mael Togok setelah puas mencari pil yang diberitahu oleh isterinya. "Takkanlah dah habis," gerutu Kimah menahan kesakitan yang kian menyesak. "Aku sendiri yang simpan dalam laci almari tu," tegas Kimah terketar-ketar tidak dapat mengangkat kepalanya. Terpaksa pula Mael Togok menyuruh anaknya cari di dapur. Boleh jadi Kimah terlupa disebabkan menahan kesakitan. Memang pil yang diberitahu oleh Kimah itu diletakkan dalam almari lauk di dapur. Cepat-cepatlah Senah bawakan pil berkenaan kepada emaknya. Sebaik saja Kimah telan pil yang diunjukkan kepadanya, dia semakin menggelepar menahan sakit. Sebab itulah Mael Togok tak sabar lagi dengan keadaan Kimah. Lantas, dia memapah isterinya masuk ke kereta, terus sahaja dihantar ke hospital. Dalam masa seminggu sahaja Kimah terlantar di hospital, kulitnya yang putih kuning sudah berubah menjadi hitam bagaikan daun pisang yang dilayur. Tetapi doktor tidak memberikan apa-apa penjelasan mengenai penyakit yang dihidapi oleh Kimah. Sebab itulah saudara mara Kimah mula mendesak supaya Mael Togok bawakan sahaja balik ke rumah. Tetapi Mael Togok bimbang sekiranya Kimah dibawa keluar sebelum pihak hospital putuskan supaya balik. Siapa yang akan rawat Kimah kalau diberkeras meminta dikeluarkan sahaja dari hospital? "Macam mana aku nak buat ni?" keluh Mael Togok meluahkan rasa kesal dan resah kepada kawan sepejabatnya iaitu Ali Ranggi. Cubalah ikhtiar cara lain." Sengaja Ali Ranggi memberi perangsang kepada kawannya biar Mael Togok tidak putus asa. Dalam cara demikian, memang siapa pun mudah gelabah tidak menentu. Macam mana mahu tenteram hati apabila kenangkan isteri terlantar di hospital. "Ikhtiar apa lagi yang aku nak buat?" Mael Togok menggilai lemah kerana tak dapat memikirkan apa-apa lagi. "Ni cuba hang berubat cara kampung pula," beritahu Ali Ranggi mengingatkan kawannya. Mana aku nak cari dukun?" Mael Togok bagaikan orang bodoh mengharapkan pertolongan daripada sesiapa sahaja. "Aku ni bukanlah kenal sangat dengan dukun-dukun ni," ujarnya perlahan seolah-olah mengharapkan belas ihsan kawannya itu. Tersengih-sengihlah Ali Ranggi dengan sikap kawannya yang semakin kebingungan. Hampir sebulan Kimah terlantar di hospital. Badannya semakin lemah. Setiap kali Ali Ranggi, suami isteri datang menjengah, dia riang berbual bagaikan tidak menanggung sakit apa-apa pun. Hanya kulit badannya sahaja sudah bertukar menjadi kendur dan hitam laksana daun pisang dilayur ke api. Memang Kimah tidak mengadu sakit, kecuali sendi-sendinya sahaja lenguh hinggakan terasa ngilu sampai ke tulang. Selepas beberapa kali menjengah Kimah di hospital, Ali Ranggi menelefon saya. Terkejut jugalah saya apabila pagi betul Ali Ranggi ni telefon sebelum saya habiskan wirid solat subuh. Selepas solat subuh dan selesaikan wirid, saya segera menelefon dia semula. Manalah tahu ada perkara mustahak yang hendak diberitahunya. "Isteri kawan saya sakit, Tungah," Ali Ranggi menjelaskan dalam nada yang tersengih-sengih. Kalau dah sakit, kenapa yang tak berubat?" Sengaja saya mengusiknya. "Dah berubat dah bawa pun pergi hospital," jelas Ali Ranggi sepupu saya yang masih juga tersengih-sengih. "Jadi apa lagi masalahnya?" tegas saya mendesaknya.
Memang Ali Ranggi tidak bertanggung menelefon saya sekiranya kawan-kawannya di pejabat menghadapi masalah keluarga yang mengadu hal kepadanya. Disebabkan dia sepupu yang rapat hubungan dengan saya, seringkali jugalah dia akan menelefon saya asal saja kawan-kawannya menghadapi masalah demikian. Kadang-kala rimas juga saya dengan hal yang tak sudah-sudah menimpa kawan di pejabatnya. Sampaikan barang kemas hilang pun dia akan meminta Ali Ranggi untuk hubungi saya bertanyakan di mana tersoroknya. Kadang-kalanya mereka ni macam mendesak pula, seolah-olah saya ni tahu sangat meneka sama ada barang yang hilang itu tersorok ataupun tidak. Puaslah saya bagi tahu tak tahu. Mereka tak percaya pun. Apalagi Ali Ranggi yang kerap kali beritahu mereka mengenai saya, confirm dapat membantu. Sudah beberapa kali saya mengingatkan Ali Ranggi supaya tak bersikap demikian, tetapi dia akan mendesak isteri saya pula. Isteri kawan saya tu, tak tahulah apa dia sakit dia tu, ujar Ali Ranggi semacam memujuk. Kulitnya tu kecut macam daun pisang kena layak. Suaranya merendah seolah-olah menahan rasa yang terharu. Nantilah dulu. Kalau lapang, Angah akan telefon kamu balik ya, sahut saya sengaja berdalih. Memang saya tak mahu memberi jaminan untuk melihat Kimah di hospital, sekalipun Ali Ranggi mengaku yang perempuan itu mempunyai hubungan keluarga di sebelah ayahnya. Perkara ada hubungan keluarga itu tidaklah menyebabkan saya terdesak sangat mahu segera menjengah. Apalah yang boleh saya lakukan apabila melihat perempuan itu terkejang di katil hospital? Saya sekadar boleh doakan sahaja, memohon pertolongan Allah semata-mata. Manalah ada upaya saya mahu membantunya tak kala Kimah terkejang menanggung kesakitan demikian. Selepas sahaja solat sunat duha, saya menunduk perlahan merenung jauh ke dalam diri sambil berdoa dalam rasa yang gemetar. Saya cuba baca ya. Fattahazat min dunihim hijaban fa'arsalna ilaiha ruhana fatamathala laha basharan sawiya. Saya ulangi sehingga 21 kali, hingga terasa seolah-olah diri saya tercampak ke wad hospital berhadapan dengan Kimah yang terkejang di situ. Memang terkejut saya dengan keadaan kulitnya yang kendur laksana daun pisang dilayur ke api. Puas saya menganggap puncanya masih juga tak dapat dituduh, tetapi Kimah kelihatan gelisah bagaikan kepanasan apabila saya tercegat di situ. Setelah merenung seluruh tubuh Kimah, lantas saya membacakan perlahan. Ada lagi doa saya akan cuba. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhara la ilaha illa huwa kullu syai'in halikun illa wajhahu lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Maaf ditulis Rumi. Sekaligus Kimah berpaling ke arah saya dengan wajah yang sayu. Sekonyong-konyong ketika ini bayangan lembaga seperti asap nipis menjelma di penjuru katil dengan memukanya bertopeng seolah-olah sangkar besi. Puas saya merenung bayangan yang menjelma itu, tetapi masih tidak dapat melihat wajahnya yang tersembunyi di sebalik topeng besi itu. Buat apa awak nak tunjuk pandai? Jerkah bayang seperti asap nipis itu cuba merapati saya. Apabila saya membacakan surah Al-Ikhlas 3 kali dengan menekan ibu jari ke tapak tangan, lembaga yang terbayang itu tercampak ke penjuru. Dia menjadi marah disebabkan dirinya tercabar. Nampaknya awak ni nak tunjuk tinggi ilmu. Gerutu mengertak bibir mengancam saya yang duduk tidak berganjak di sisi Kimah. Saya menggelengkan kepala. Biarlah dia cuba berdalih, saya tetap tidak mahu menyahut untuk melayaninya. Kalau saya bercakap, sudah tentu dia dapat melambat-lambatkan saya untuk terus membacakan kalimat-kalimat Allah di hadapannya. Memang itulah yang sengaja dilakukan oleh bayangan lembaga itu, supaya kalimat-kalimat Allah tidak dibacakan di hadapannya. Setelah saya bacakan Al-Fatihah 3 kali, lantas saya mengisarkan tapak tangan dengan membacakan, Allahumma inna nas'aluka fi nururihim wa na'udzubika minasyururihim. Serentak dengan itu, rantai besi merah laksana bara terhunjam dari udara menerjah ke tubuhnya. Lembaga itu terperangkap di penjuru bilik, tetapi topeng besi di mukanya seolah-olah terkunci di bahagian tengkuk hinggakan tidak boleh tertanggal lagi. Awak buatlah macam mana pun, takkannya dapat kalahkan aku. Bayangan lembaga itu mengejek sekalipun dia mengeliat-ngeliat akibat diterjah rantai besi merah seperti bara yang menyala itu.
Saya tetap tidak menyahut apabila dia ejek demikian. Saya ulangi membaca Al-Fatihah sampai 41 kali. Memang dia cuba juga menerkam ke arah saya sambil berpura-pura mampu menggerakkan tenaganya sekalipun saya dapat melihat keadaannya yang lemah terkial-kial. Awak tu dah lemah. Jangan cuba nak berpura-pura. Sengaja saya mengejeknya disebabkan lembaga berbayang itu berdegil mahu berlawan. Awak fikir ilmu awak tinggi sangat ke? Dia mencebik bibir dengan dendam yang membara di hati. Ilmu Allah meliputi segala-galanya lah, sahut saya biar perasaannya kian meluap-luap marah. Bukalah topeng awak tu, buat apa nak disembunyikan muka? Lantas saya hembuskan ke mukanya dengan membacakan 17 kali surah Al-Ikhlas dan Ayatul Kursi. Dia tercengang-cengang tidak menentu apabila suara saya bergema laksana guruh di udara. Kemudian sedikit demi sedikit bayangan lembaga itu hilang bersama dengan asap yang menipis. Ketika ini saya masih lagi duduk di atas sejadah sebaik saja selesai solat sunat duha. Memang saya terdengar bunyi telefon berdering di luar, tetapi saya tak pedulikan sangat. Biarlah isteri saya yang menyambutnya. Selalunya memang isteri saya yang menyambut telefon apabila ada panggilan. Saya terdengar isteri saya bercakap dengan Ali Ranggi memberitahu kawannya Mail Togok baru menelefon. Cemas sangatlah Mail Togok menelefon Ali Ranggi disebabkan Kimah ketakutan tidak menentu. Kimah menuding jari ke penjuru bilik semasa Mail Togok masuk, tetapi dia tak bercakap apa-apa. Apabila dipanggil jururawat merawatnya, dia sekadar tenangkan Kimah dengan memujuknya. Jururawat itu menuduh Kimah meracau disebabkan suhu badannya panas setelah lama sakit menderita sakit. Ali cakap, Ali ni dia nak cakap dengan awak, Ustaz. Beritahu isteri saya. Sekejap lagi nak ajak awak pergi ke hospital. Jelasnya menyampaikan pesan Ali Ranggi yang ikut sama gelabah selepas menerima telefon dari Mail Togok. Saya mengangguk perlahan tetapi terus duduk di kerusi dengan tidak bersiap-siap menukar pakaian. Biarlah Ali Ranggi datang menjemput ke rumah. Saya tak peduli apa. Kalau sekadar mahu doakan Kimah, apalah diperlukannya saya datang menjengah ke wad hospital. Lagipun saya bukannya dukun kalau diminta untuk merawatnya. Di mana-mana pun boleh doakan. Kalau diizinkan Allah, doa itu dimakbulkan sekalipun tidak datang menjengah. Sekiranya datang menjengah pun, belum tentu lagi Allah akan makbulkan doa itu. Kadang-kadang mereka yang mendesak itu tidak memahami bahawa doa seseorang itu hendaklah rasa takut kalau tidak dimakbulkan oleh Allah. Dan dengan sepenuh harap supaya Allah memakbulkannya. Memang bimbang juga saya sekiranya doa-doa itu tidak dimakbulkan, maka orang akan mula memfitnah saya. Tetapi suka sangat mahu menerangkan kepada mereka seperti Ali Ranggi ini apabila saya enggan mahu datang menjengah. Kalau tidak kenangkan dia tu sepupu, memang berat juga saya mahu memenuhi kemahuannya yang seolah-olah mendesak itu. Sama jugalah dengan ucu tunal yang diharapkan sangat oleh orang-orang kampung di Kesang apabila diganggu syaitan. Kesang, siapa tahu Kesang kat mana? Kadang-kala apabila keluarga mereka dirasuk sampai meracau-racau, tidak bertangguh mereka akan memanggil ucu tunal. Siapa lagi diharapkan di kampungnya kalau bukan ucu tunal yang mampu menghalau gangguan pelesin atau hantu raya yang merasuk. Anak lebay jimin dianiaya orang sampai terasa digigit lipan di pangkal peha pun ucu tunal yang dijemput datang untuk mengubati. Memang Zainah gadis berumur 16 tahun itu nampak lipan bara merah melekat di pangkal pahanya. Mengerekod lipan bara itu mencengkam dengan ekornya yang terbalik. Beberapa kali ditepis oleh Zainah, barulah lipan bara itu tercampak ke lantai terus menyusup ke bawah tikar. Ketika Zainah terjerit kesakitan, sempat dia memberitahu emaknya Utih Sumi mengenai lipan bara yang mengerkah pangkal pahanya, kemudian menyusup ke bawah tikar selepas terhumban ke lantai. Apabila dilingkupkan tikar itu, Utih Sumi tidak melihat pun lipan bara di situ. Sampai pitam Zainah akibat bisa gigitan lipan bara yang menusuk. Sebab itu cepat-cepat Lebay Jimin memanggil ucu tunal untuk memulihkannya. Siapa lagi boleh diharapkan untuk memulihkan Zainah kalau bukan ucu tunal, iaitu dukun di kampungnya. Sebaik saja ucu tunal naik ke rumah, dia tersengih-sengih memberitahu Zainah tidak digigit lipan bara. Lantas dia menuduh Zainah sekadar dipermainkan orang.
Hampir tidak percaya Uti Sumi kerana dia melihat sendiri bekas gigitan lipang bara itu di pangkal paha anaknya. Tetapi Ucu Tunal tidak salah meramalkan gangguan yang menimpa Sainah itu. Setelah dia doakan pada daun sirih, terus disuruh lekapkan pada bahagian yang digigit lipang bara itu. Sebaik saja Uti Sumi lekapkan daun sirih itu, tiba-tiba sahaja upih pinang yang diukir macam lipan bara tercampak ke lantai dari bumbung rumah. Itulah lipan baranya, ujar Ucu Tunal menguis-nguis upih pinang yang diukir macam lipan bara itu. Serta-merta pula Sainah pulih daripada pitamnya. Dia mengaku tidak mengalami apa-apa kesakitan, sekalipun sebelumnya dia terjerit-jerit menangis. Balaskanlah pada orang yang menganiaya ni, Ucu. Lantas sahaja Uti Sumi mahu berdendam. Jangan biarkan syaitan menggoda, segera Lebay Jimin mengingatkan isterinya. Biar orang aniaya, patutnya awak tu bersyukur yang Sainah dah sembuh. Katanya tidak bersetuju dengan keputusan Uti Sumi yang mahu membalas dendam. Upih pinang yang diukir seperti lipang bara itu diserahkan pada Ucu Tunal. Biarlah dia tentukan sama ada mahu dibakar atau dibuang sahaja ke mana-mana. Belum pun Ucu berkisar duduk mahu meninggalkan rumah Lebay Jimin, tiba-tiba sahaja Ngah Miyah memanggil Lebay Jimin dari tengah halaman. Sebaik sahaja pintu dibuka, cemas sangat Ngah Miyah memberitahu yang anak bujangnya, si Wahid, termengah-mengah sakit perut. Berguling-gulinglah Wahid menahan sakit perut seolah-olah disengkang kayu yang melintang. Tak payahlah pergi, beritahu Ucu Tunal tersengih-sengih. Dia tunjukkan upih pinang diukir seperti lipang bara itu kepada Ngah Miyah supaya diberikan kepada Wahid. Hairan jugalah Ngah Miyah dengan ubat sakit perut yang diberikan oleh Ucu Tunal itu. Disebabkan dia dalam keadaan terdesak, terpaksa jugalah Ngah Miyah mengambilnya. Dia berharap biarlah Wahid sembuh dengan jampi Ucu Tunal melalui upih pinang yang diukir seperti lipang bara itu. Memang bertambah hairan Ngah Miyah kerana Wahid pulih serta-merta sebaik sahaja dia tunjukkan upih pinang tersebut. Tetapi selepas kejadian itu, Wahid terus sahaja meninggalkan kampungnya. Dia mengikut kawannya ke Singapura disebabkan malu sangat setelah dia mengaku di hadapan emaknya cuba memperdayakan Sainah. Memang Wahid berharap Lebay Jimin akan meminta bantuannya untuk mengubati Sainah. Dia sudah bayangkan akan memegang pangkal paha gadis itu sekiranya Uti Sumi meminta bantuannya. Setiap kali Ucu Tunal ceritakan kepada saya mengenai Sainah digigit lipang bara itu, dia akan mencebik bibir mengejek perbuatan orang yang menggunakan kepandaian mahu menganiaya jiran sendiri. Alangkah baiknya sekiranya kepandaian demikian digunakan untuk membantu jiran sama sekampung. Lama juga tidak mendengar khabar Ucu Tunal. Tiba-tiba sahaja Kadir Misai memberitahu orang tua itu sudah lebih 3 bulan terkejang tidak dapat bangun. Makan pun terlentang sahaja dengan bersandar ke bantal sambil isterinya Misah sepet sudukan ke mulut. Sebaik sahaja mendengar Ucu Tunal sakit, tidak bertangguh saya mengajak Kadir Misai ke Kesang. Ketika saya bersama dengan Kadir Misai, sampai beberapa orang jiran sedang membacakan Yasin. Ucu Tunal masih mahu dilayan berbual sekalipun tubuhnya terlalu lemah. Lama kita tak jumpa, Ustaz, tutulnya perlahan apabila saya duduk di sisinya. Saya sekadar mengangguk sahaja. Ketika meletakkan tapak tangan ke dahinya, terasa kulit Ucu Tunal kendur macam daun sirih dikecut di layur. Memang Misah Sepet juga mengakui dalam tempoh seminggu saja Ucu Tunal demam. Kulitnya berubah menjadi kendur sampai kecut tidak bertahan. Dukun macam Ucu Tunal pun sakit juga, keluh Misah Sepet terharu dengan keadaan suaminya yang terkejang lebih 3 bulan. Kalaulah tidak disebabkan cucunya berkahwin dengan sanak saudara Kadir Misai, memang saya tak tahu mengenai Ucu Tunal terkejang sakit. Sahak cucu Ucu Tunal yang sampaikan berita mengenai datuknya sakit kepada Kadir Misai. Kenapa yang tak beritahu kami? Kadir Misai bagaikan menyesali Misah Sepet kerana tidak mahu memberitahu mengenai Ucu Tunal terkejang sakit itu. Entahlah, tak ingat langsung, sahut Misah Sepet tidak keruan. Dia sendiri kelam kabut menghadapi keadaan demikian. Tentulah tidak ada masa mahu memberitahu sesiapa. Biarlah Sahak yang beritahu rakan-rakan datuknya. Lagipun tidak disangka pula dukun macam Ucu Tunal boleh alah kepada penyakit.
Kalau mahu dikatakan penyakit biasa, sudah dibawa ke hospital pun. Lebih sebulan jugalah Ucu Tunal terlantar di hospital. Sampaikan dia sendiri mendesak supaya dibawa balik saja ke rumah. Macam mana mulanya Ucu sakit ni? Lantas Kadimisan menatap muka Ucu Tunal selepas jiran-jiran selesai membacakan Yasin setelah mereka berkumpul sebaik habis isyak di situ. Tergenang air di pelupuk mata Ucu Tunal apabila ditanyakan demikian oleh Kadir Misai. Lama dia terkebil-kebil, barulah Ucu Tunal dapat bersuara lemah. Ucu balik dari hutan, berburu rusa. Jelasnya sebaik sahaja kenangkan dia masuk ke hutan bersama dengan Dolah Tenjot. Dia sendiri yang galas senapang dengan Dolah Tenjot mengekori dari belakang. Memang Dolah Tenjot sendiri tak tahu apa yang berlaku sewaktu masuk ke hutan bersama dengan Ucu Tunal. Sebaik saja dipelawa berburu ke hutan, tidak bertangguh, dia ikut saja. Sudah kerap kali dia ikut Ucu Tunal ke hutan kalau dia ajak berburu. Tidak pernah mereka balik tangan kosong sekiranya sudah meranduk ke tengah hutan. Bila-bila saja Ucu Tunal tidak lepaskan peluang kalau terserempak pelanduk bertandak tatkala meragut pucuk ludai di tepi denai. Sebaik saja dentum senapang menggerutuk, nescaya pelanduk akan terhumban ke perdu pokok. Siapa lagi yang akan sembelih pelanduk kalau bukan Dolah Tenjot? Pantas saja dia menghunus parang asal saja pelanduk tergolek ke tengah dengan kaki terkinjal-kinjal menendang angin. Dolah Tenjot akan sendalkan mata parang ke leher pelanduk biar matinya dapat disembelih. Sebab itulah dia tidak menolak apabila dia ajak Ucu Tunal berburu ke hutan. Dolah Tenjot sudah berbayang daging pelanduk masak rendang tatkala kaki melangkah masuk ke hutan. Puas jugalah bersama dengan Ucu Tunal meranduk ke tubir becah. Tiba-tiba saja mereka menemui jejak rusa yang masih keruh airnya. Tidak bertangguh Ucu Tunal menyusur denai mengikut jejak keruh air itu sampai ke seberang padang lalang. Memang sah, mereka berdua nampak rusa jantan tanduk bercabang menjilat-jilat tubuh di tepi belukar. Terhangak-hangak rusa berkenaan sebaik saja terdengar bunyi daun kering berdesir di pijak. Hari ini rezeki kita baiklah Ucu, bisik Dolah Tenjot sebaik saja Ucu Tunal membedek senapang. Ucu Tunal tak menyahut. Dia tidak mahu tembakannya jauh daripada sasaran saat demikian. Sebab itu dia mesti membedek tepat biar peluru yang berentam menerjah ke kepala rusa. Tentu rusa itu akan tersungkur menyembam bumi apabila peluru senapang menyenggahi tengkorak kepalanya. Dalam keadaan berhati-hati itulah Ucu Tunal melepaskan tembakan. Memang jarang tembakannya tidak menepati sasaran, sekaligus rusa jantan itu tersungkur dengan rengekan yang memanjang. Tidak bertangguh pula Ucu Tunal mencuit bahu Dolah Tenjot supaya mara ke hadapan menghunus parang menyembelih leher rusa sebelum terlambat. Tetapi Dolah Tenjot tidak mara ke hadapan. Tatkala Ucu Tunal menoleh ke belakang, terkejut benar dia kerana Dolah Tenjot tidak ada di situ. Puas dia memerhati keliling. Memang Dolah Tenjot tidak bersembunyi di mana-mana. Lagipun tak ada sebab Dolah Tenjot mesti bersembunyi tatkala dia melepaskan tembakan. Di hadapan mereka, bukan harimau panjang 7 yang tersergam menunggu mangsa. Masakan Dolah Tenjot takut tidak menentu apabila terserempak rusa jantan tengah naik badan. Tentu Dolah Tenjot juga gecur liur kalau daging rusa itu masak rendang. Ke mana pula kau Dolah? Gerutu Ucu Tunal segera menerpa ke hadapan. Bimbang juga dia kalau lambat disembelih rusa yang telah terguling ke tanah itu. Kalau sudah mati kejang, memang tak berguna lagi daging rusa itu dibawa balik. Sebaik saja dia menghunus parang mahu menyembelih rusa. Berdebar benar hatinya apabila melihat Dolah Tenjot tergolek di sisi tubuh rusa berkenaan. Darah membuat-buat di kepala Dolah Tenjot dengan kakinya menggelepar, sama seperti rusa yang merengek-rengek dengan kakinya menendang angin. Setan, kau nak cari geruh aku nampaknya, bentak Ucu Tunal menggertak bibir. Segeralah dia memangku kepala Dolah Tenjot dengan meletakkan pada arah matahari yang memancar kuat. Kemudian dia memancangkan anak kayu yang dikerat sedepa di keliling tubuh Dolah Tenjot seolah-olah mengurung di dalam serkap. Setelah duduk bersila di antara Dolah Tenjot dan tubuh rusa yang merengek-rengek, lantas Ucu Tunal cancangkan mata parang ke tanah. Dia mengukuhkan duduk lantas membacakan. Sini ada doanya, saya cuba. Perlu tak saya baca? Ya Qadim, Ya Daim, Ya Ahad, Ya Wahid, Ya Samad. Allahumma inni as'asluka bismikal ahadal
أعز ودعواك اللهم باسمك الأحد الصمد ودعواك اللهم اللهم باسمك العظيم عظيم الوتر ودعواك اللهم باسمك الكبير المترال الذي ملأ الأركان كلها أنت كعافى إني ما أصبحت وما أمسيت فيه. Kalau saya silap, tolong perbetulkan dalam komen ya. Terima kasih. Kemudian serentak dia mencabutkan mata parang yang tercancang ke tanah hingga keluar darah memancut di tempat mata parang itu tercancang. Sekaligus pula Dollah Tenjok terbesin, lantas duduk terpinga-pinga macam terkejut daripada tidur. Sewaktu Dollah Tenjok berpaut pada anak kayu yang dicancang di kelilingnya, mahu bangun. Dia melihat rusa yang tergolek bingkas bangun. Cepat-cepat pula rusa tersebut melompat ke dalam belukar, menyusup entah ke mana. "Rusa melintas depan kita tu, Ucu," jerit Dollah Tenjok bagaikan tidak sabar disebabkan rusa itu terlepas. Tetapi Ucu Tunal tidak menyahut. Dia memberi isyarat mengajak Dollah Tenjok balik sahaja. Biarlah dia balik dengan tangan kosong sekalipun kehampaan terpampang di wajahnya. Puas didesak oleh Dollah Tenjok supaya teruskan juga berburu. Tetapi Ucu Tunal sudah mengambil keputusan tidak akan berburu. Manalah Dollah Tenjok tahu apa yang dialaminya tatkala tubuhnya terkejang di sisi tubuh rusa. Kalau dia berkeras menyembelih rusa berkenaan, tentu Dollah Tenjok juga terpenggal leher. Siapa akan percaya kejadian itu kalau diberitahu kepada orang-orang kampung? Tentu mereka menuduh Ucu Tunal yang memenggal leher Dollah Tenjok. "Biarlah aku lepaskan rusa tu," bisik Ucu Tunal sayu apabila menggamit Dollah Tenjok mengajak untuk berundur. Terpaksa juga Dollah Tenjok mematuhi keputusan Ucu Tunal. Dia sekadar mengikut sahaja ke mana pun dibawa Ucu Tunal di tengah hutan demikian. Lagipun senapan terpanggul di bahu orang tua itu, masakan dia boleh berkeras mengajak berburu meranduk hutan. Dia terpaksa terkurung di dalam lubang gelap sewaktu Ucu Tunal melepaskan tibakan. Tiba-tiba sahaja kakinya terjerlus ke bawah dengan tidak bertahan. Puaslah dia memaki-maki memanggil Ucu Tunal, tetapi suaranya tidak kedengaran di mana-mana. Lama dia terkial-kial di dasar lubang gelap itu. Barulah Dollah Tenjok nampak cahaya matahari memancar jauh di udara. Dia cuba melonjak ke atas, tetapi lubang berkenaan jauh ke bawah. Bimbang juga Dollah Tenjok terkurung di dalam lubang gelap itu, sekalipun sudah nampak cahaya matahari yang memancar. Manalah tahu kalau ada ular melingkar di situ, menunggu mangsa untuk mencerutnya, sampaikan tidak dapat bergerak langsung. Puas terkial-kial dalam lubang gelap itu, barulah Dollah Tenjok mendengar suara Ucu Tunal memanggilnya. Perlahan-lahan dia merangkak naik sambil berpaut pada akar yang terjuntai. Ketika sampai di permukaan lubang, dia terbersing kuat hingga terhumbat hingga telah tercampak ke celah kayu dicancang macam serkap yang mengurung dirinya. Ketika itu juga dia melihat seekor rusa jantan bingkas bangun melompat ke tengah belukar. Manalah Dollah Tenjok ni tahu mengenai dia terbaring di sisi tubuh rusa dengan kepalanya berlumuran darah. Masakan dia percaya kalau Ucu Tunal beritahu kejadian sebenarnya yang berlaku ke atas mereka berdua. Cuma Ucu Tunal satu-satunya yang dapat memahami geruh tersebut, sehingga kan dia terpaksa menggunakan apa sahaja ikhtiar untuk selamatkan kawannya si Dollah Tenjok itu. "Kalau macam tu, Ucu ni dah terkena badi." Lantas sahaja Kadir Misai menuduh sebaik sahaja Ucu Tunal kenangkan fasal dia berburu ke hutan bersama dengan Dollah Tenjok. Tidak lama selepas kejadian dia berburu ke hutan itulah, Ucu Tunal tiba-tiba mengidap demam sejuk. Terpaksa pula Misah Sepet lingkupkan selimut berlapis-lapis ke seluruh tubuh badan suaminya. Dia percaya Ucu Tunal tentu diserang demam kura sampai terkokol-kokol menahan kesejukan yang menusuk. "Aku ingatkan dia tu terkena demam kura," beritahu Misah Sepet tersengih-sengih mengerling suaminya yang terkejang tidak bergerak tubuh. Tentulah dia sangkakan Ucu Tunal diserang demam kura setelah terketar-ketar sejuk sampai lebih 1 jam. Kemudian dia mengerang-gerang kepanasan lantas membuangkan selimut. Setelah berpeluh-peluh hingga merancau tidak menentu, barulah dia tidur nyenyak keletihan. Sejuk menggigil-gigil itu berulang kali lagi pada keesokannya. Kemudian panas membahang dan berpeluh seluruh badan. Sebab itulah Misah Sepet menuduh suaminya dihinggapi demam kura. Tahu sangatlah Minah Sepet kalau sebut pasal demam kura, memang macam itulah penyakit tersebut yang merasuk mangsanya. Tetapi seminggu selepas berulang-ulang seperti keadaan diserang demam kura itu,
Tubuh Ucu Tunal berubah menjadi kurus. Kulitnya menjadi hitam dan kendur laksanakan daun sirih lecur di layur. Dia bertambah lemah, tidak bermaya lagi. Kalau demam kural, minum air jadam pun boleh sembuh, ujar Kaden Misai menggiling lemah. Manalah aku tahu penyakitnya macam ni, sahut Misai Sepet memicik-micik kepala lutut suaminya. Tetapi dia berhati-hati bagaikan bimbang kulit suaminya akan luruh sama apabila dipicit demikian. Habis. Macam mana fikir Ucu sekarang? Soal Kadir Misai tidak tahu bagaimana mahu membuat keputusan. Entahlah. Lantas sahaja Ucu Tunal menjelaskan sambil cuba mengangkat kepala. Baca Yasin dah 3 petang. Badan aku tak rasa apa-apa lagi. Dah macam kebas. Beritahu seolah-olah terbayang kekecewaan di hatinya. Macam mana Ustaz fikir yang baik? Misat Sepet berpaling menatap muka saya bagaikan meminta keputusan. Terpulanglah pada Ucu sendiri, sahut saya perlahan mengusap-ngusap dahi Ucu Tunal. Ucu Tunal semakin sebab menahan keharuan hatinya disebabkan dia merasa tubuhnya sudah kebas. Dipicit pun tidak memberi bekas langsung kepadanya. Memang dia tahu dahinya diusap, tetapi Ucu Tunal tidak dapat lagi merasa usapan tangan saya itu. Lama dia tersengguk-sengguk, barulah Ucu Tunal memberitahu mengenai mimpinya pada malam yang dia terketar-ketar menahan kesejukan, bagaikan diserang demam kura. Sengaja dia rahsiakan daripada pengetahuan isterinya mimpi tersebut kerana bimbang Misai Sepet akan menuduhnya sengaja mereka-reka cerita. Mimpi itulah yang membawa padah kepadanya apabila terasa berdiri di tupir jeram memerhatikan seorang lelaki tua bertunggang di belakang rusa. Dia melihat bahagian kepala rusa itu berlumuran darah, bekas ditembusi peluru senapang. Tersengih-sengih lelaki tua itu mengejeknya dengan memegang gada berceranggah di tangan. Kulit lelaki tua itu kendur meluyut macam daun sirih lecur yang dilayur. Hutang mesti dibayar tunai, jerkah lelaki tua itu bertenggong di belakang rusa berkenaan. Bukankah aku dah pulangkan hak kamu? Sahut Ucu Tunal tidak berganjak berdiri di tubir jeram. Tapi kau pulang hak aku dah cacat, jelas lelaki tua itu bagaikan berdendam. Nampaknya kau sengaja nak cari geruh. Kalau begitu, aku terpaksalah beli. Marah benar Ucu Tunal apabila dicabar lelaki tua berkenaan. Semasa lelaki tua itu melontarkan gada yang berceranggah, cepat-cepat Ucu Tunal mengelak. Dia melompat menyebabkan kakinya tergelincir jatuh ke bawah jeram. Terkekeh-kekeh lelaki tua berkulit kendur macam daun sirih di layur itu mentertawakan Ucu Tunal yang jatuh ke air. Lama Ucu Tunal dipusar oleh arus di tengah jeram hingga dia hampir lemas. Barulah tangannya dapat mencapai batu tepi dinding. Cepat-cepatlah dia berpaut naik sampai terasa sejuk menusuk ke tulang sumsum akibat terlalu lama berendam. Sejuk yang dialaminya melalui mimpi itulah berterusan hingga menjadikan dia demam tergigil-gigil. Selera makannya juga menjadi mual, tidak mahu menelan nasi. Sedikit demi sedikit tubuh Ucu Tunal semakin lemah, tidak bermaya. Kenapalah awak tak beritahu saya tentang mimpi itu? Gerutu Misai Sepet kesal dengan sikap suaminya, mahu merahsiakan segala-galanya daripada dia. Mimpi. Macam mana nak bagi tahu? Jelas Ucu Tunal meluahkan rasa terharu sekian lama terpendam. Memang tak masuk akal lah, keluh Kadir Misai apabila kenakan kaitan mimpi itu dengan penyakit yang dialami oleh Ucu Tunal. Tapi kalau cepat dapat tahu, mungkin juga ada ikhtiarnya, katanya lantas mengeling ke arah saya. Disebabkan penyakit yang dideritai oleh Ucu Tunal itu sudah lebih 3 bulan, tentulah tenaga jasmaninya tidak mampu lagi melawan penyakit. Kalau diubati pun sekadar mengharapkan tenaga luar, sedangkan tenaga jasmani itu diperlukan juga untuk melawan gangguan penyakit. Setelah merasakan Ucu Tunal dapat mententeramkan hatinya, lantas saya letakkan tapak tangan di kepalanya dengan membacakan. Di sini doanya panjang kan, saya akan skip. Dan ketika ini saya terdengar Ucu Tunal beristighfar beberapa kali dan mengaku seluruh tubuhnya bagaikan bergegar. Apabila saya beralih kelunjur kakinya memegang ibu jari, dia tiba-tiba mengeliat. Baru terasa sakit, Ustaz.
Tuturnya lemah tetapi terkial-kial memberi isyarat kepada isterinya yang dia semakin sukar mahu bernafas. Segeralah Misa Sepet mengusap dada suaminya. Kemudian Ucu Tunal berbisik meminta saya teruskan membaca apa sahaja. Dadanya terasa lapang mendengar saya membacakan doa, tetapi tangannya bergerak-gerak memberi isyarat supaya Misa Sepet terus mengusap dadanya juga. Jiran-jiran juga melihat Ucu Tunal sudah mula mahu menggerakkan tangan seolah-olah tenaganya pulih semula. Wajahnya juga segar sekalipun masih belum dapat diangkat. Tetapi segera saya memberitahu isyarat kepada Kadir Misai supaya mengajak jiran-jiran yang sama terjonggok di situ untuk membacakan Yasin. Dalam masa jiran-jiran bacakan Yasin itulah, perlahan-lahan Ucu Tunal menutup matanya. Perkara menentukan segalanya adalah hak Allah, kerana saya sekadar mampu berdoa sahaja. Ucu Tunal mengembuskan nafasnya semasa saya bersama jiran-jiran di situ, berdoa memohon pertolongan Allah meringankan beban penyakitnya. "Lah, Angahan tak siap lagi," ujar Ali Ranggi lantas duduk sambil memerhatikan saya yang masih tidak menukar pakaian. "Minumlah dulu. Lepas tu baru nak siap-siap untuk pergi." Sengaja saya berdalih kerana malas sangat mahu memenuhi permintaan kawan Ali Ranggi itu. Saat ini saya merasa debaran dada saya pula kencang berombak bagaikan menghadapi darah yang gemuruh. "Mai Togok tu harap sangat yang Angah boleh mai," desak Ali Ranggi meminta saya segera menukar pakaian. Tetapi saya tidak mahu tergesa-gesa. Sebaik sahaja isteri saya hidangkan sarapan pagi. Segera saya mengajak Ali Ranggi minum dahulu. Ketika menjamah sarapan itulah, isteri Ali Ranggi pula menelefon. Cepat-cepat isteri saya menggamit Ali Ranggi disebabkan isterinya itu agak cemas tidak menentu. Apabila Ali Ranggi mengangkat telefon, dia bagaikan kecewa tidak bertahan. Perlahan-lahan dia meletakkan gagang telefon dan memandang isteri saya yang tercegat di tepi meja makan. "Kimah tu, baru saat-saat tadi dia meninggal," jelas Ali Ranggi berjalan lemah lantas duduk semula. Cepat-cepatlah dia menghirup minuman kerana mahu segera balik ke rumah.